Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi untuk video kali ini yang kita akan sambung untuk topik daya dan gerakan 2. Okey, sebelum tu cikgu ada beberapa objek untuk tunjuk pada awak semua. Okey, dekat depan ni kita dapat tengok ada 3 objek iaitu ada buku, ada basikal dan juga kereta. Okey. Objek yang pertama, ada buku dan juga pasu. Okey, apa yang kita nampak kat sini? Kedua-dua objek ni berada dalam keadaan yang tak bergerak. Tak bergerak maksudnya pegun. Jadi kalau dia berada dalam keadaan pegun, agak-agak ada tak daya ke atas dua-dua objek ni? Sebab dua-duanya dalam keadaan pegun dan tak bergerak. Okey, kita akan tengok pula objek yang kedua iaitu basikal. Okey, apabila basikal ni dia bergerak, apa daya yang ada pada basikal ni? Dan apa daya yang terlibat pada basikal yang bergerak ni? Dapat tak fikirkan apa daya yang bertindak ke atas basikal ni? Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh seterusnya kita dapat tengok sebuah kereta yang bergerak. Apa yang menyebabkan kereta ni bergerak? Dan juga apa daya yang akan terlibat bila kereta ni bergerak? Okey, mesti semua rasa macam apa yang kita nak bincangkan untuk video kali ni kan? Jadi seterusnya kita akan proceed untuk pengajaran kali ini iaitu daya paduan pada objek dalam pelbagai gerakan. Okey, kita tengok laptop ni ada tak macam tertanya-tanya kan, kenapa laptop ni dalam keadaan yang pegun? Macam mana dia boleh terletak dekat atas meja tu? Jadinya jomlah kita tengok kan apa yang menyebabkan laptop ni berada dalam keadaan yang pegun. Yang pertama disebabkan daya yang bertindak ke atas laptop ni lah, laptop tersebut. Yang mana daya yang pertama adalah daya R. R ni mewakili kepada tindak balas moment. Dan daya yang kedua yang bertindak kepada laptop ni adalah W. W ni adalah merupakan berat laptop tu. Yang mana berat ni dia sentiasa ke bawah lah, berat tu. Okay. Dan W ni mewakili kepada berat laptop. Okay, seterusnya kita tengok kepada FBD, Free Body Diagram, ataupun kalau dalam bahasa Melayunya adalah gambar rajah jasad bebas. Okay, jadinya cikgu ambil singkatan daripada bahasa Inggeris iaitu FBD, Free Body Diagram. BD ni cara yang cikgu rasa senang lah, yang senang untuk faham. Okay, yang pertama sekali awak lukis dulu part CY. Okay. Lepas tu lukis part CX. Lepas tu letakkan titik tengah dekat tengah-tengah antara part C1 dengan part CX ni. Okay, yang titik ni dia mewakili kepada objek kita lah. Contoh sekarang objek kita adalah laptop. Jadi yang titik ni mewakili kepada laptop tu. Jadi kita tengok daya apa yang ada dekat laptop tu. Yang pertama adalah daya R tadi ke atas kan. Jadi kita lukis R ke atas, tindak balas moment. Dan juga ada daya W iaitu berat laptop tu. Jadi inilah free body diagram kita. Seterusnya jom kita tengok kepada penjelasan yang mana bila sesuatu objek tu di dalam keadaan yang pegun, had laju V tu dia akan bersamaan dengan kosong. Dan pencutan bagi objek tu juga A iaitu adalah kosong. Okey. Jadinya untuk formula ni F equal to MA, kalau murid-murid F equal to MA ni merupakan formula bagi hukum Newton yang kedua. Okay. F merupakan daya paduan. M mewakili kepada jisim dan A tu mewakili kepada percutan. Okay, kita tengok kepada daya paduan F equal to MA, daya paduan. Tadi kita lihat dia punya A merupakan ialah kosong. Jadi bila kita masuk kepada dalam formula ni, automatik F equal to kosong.
Bila M darab dengan kosong jadi F equal to kosong lah kan. Jadi bila F equal to kosong, semua tahu yang mana bagi untuk daya paduan ni kita akan tolak sekiranya berlainan arah tu kita akan tolak. Kalau kita tengok sini R dengan W ni berlainan arah CY. Okay, kita assumekan R ni adalah positif. Jadinya R ni kita akan tolak dengan W. Ikut selesaikan. Jadi R sama dengan W. Iaitu R ni tindak balas normal dan juga W ni adalah berat laptop. Okey, seterusnya kita akan masuk daya paduan F apabila objek berada dalam keadaan yang kedua iaitu halaju seragam. Okey, kita tengok pada halaju seragam ni. Okey, macam mana dia punya kelajuan ataupun macam mana dia punya pergerakan. Okey. Okey, kat sini kita nampak yang van ni adalah dia bergerak, halaju dia kita panggil seragam ataupun kita boleh sebut sebagai mala ataupun laju dia tidak berubah. Okey, bila laju mala, bila laju dia sama tak berubah, kita punya pecutan A sama dengan betul, A kita sama dengan kosong. Okey, next kita akan tengok pula pada free body diagram untuk van ni lah. Okey. Kat sini kita dapat pada paksi Y kita ada R dan W, iaitu R ni apa? Okey, R ni tindak balas normal. W ni pula adalah berat kereta. Seterusnya pada paksi X kita ada T, tujuan enjin, dan kita ada FR iaitu seratan, friction. Okey, kenapa FR ke kiri? Sebabnya van ni bergerak ke kanan, betul? Bila van bergerak ke kanan, kita punya friction dia ke kiri. Okey, next kita tengok pula pada kita nak tahu dia punya daya paduan untuk halaju seragam ni macam ada nilai ke tak ada nilai untuk keadaan halaju seragam ni. Okey. Kita recap balik hukum gerakan Newton kedua, iaitu kita dapat ada formula dia F sama dengan M darab A, di mana F kita adalah daya paduan, M kita jisim dan A adalah pecutan. Okey, kat sini halaju seragam kita tahu A dia sama dengan kosong. So kita masukkan dalam formula ni dan kita do your maths, kita akan dapat F sama dengan kosong. So kita tahu kat sini halaju seragam dia punya daya paduan sama dengan kosong. Okey, next kita tengok pada paksi Y. Okey, paksi Y kita ada R dengan W. Okey, so macam kenapa R tolak W? Sebab arah R dengan W berlawanan. Okey, so kita akan dapat tolak. So awak susun, buat macam maths. Okey, so awak akan dapat kat sini R sama dengan W. Okey, ni untuk paksi Y. Dan untuk paksi X pula, kita ada T dengan FR. Sama juga macam tadi, awak akan dapat F sama dengan T tolak FR. Kenapa? Sebab dia punya berlawanan arah. Okey, so awak susun, masukkan F sama dengan kosong. Kat sini awak dapat T sama dengan FR. Okey, so dekat sini untuk laju seragam, awak tahu awak ada pecutan A sama dengan kosong, F juga iaitu daya paduan awak sama dengan kosong, paksi Y awak dapat R sama dengan W, itu R tidak balas normal sama dengan berat kereta, dan paksi X pula awak dapat tujahan enjin T sama dengan seratan. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita tengok pula yang ketiga iaitu objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, jadi kalau berlaku pecutan seragam, maka halaju dia bukan dalam keadaan yang sama. Okey, kalau sebelum ni halaju seragam maksud dia halaju sama, tapi yang ni pecutan seragam, of course halaju dia tak sama. So dia ada bertambah halaju. Jadi pertambahan halaju tu adalah secara seragam. Okey, next. Sama juga macam halaju seragam tadi, pecutan seragam juga mesti ada tindak balas normal iaitu R ke atas dan juga berat kereta iaitu W, daya tujahan enjin iaitu T ke depan dan juga seratan atau daya geseran antara tayar dan juga jalan iaitu FR ke belakang. Okey. And then kita lukislah dia punya FBD iaitu free body diagram. Okay, FBD ni of course lah ada paksi Y, paksi X dan juga bulatan tengah ni. Bulatan tengah ni dia mewakili objek, semua tahu kan? Okay,
Jadi untuk paksi Y kita ada tindak balas normal dia iaitu R dan juga yang ke bawah kita ada berat kereta iaitu W. Manakala untuk paksi X pula kita ada daya tujahan enjin iaitu aero ke kanan dan juga seritan atau daya geseran iaitu FR, aero ke belakang. Okey, kalau awak semua tengok perbezaan dia, yang T ni, arrow T ni cikgu panjangkan dia punya arrow, manakala arrow yang FR ni pula pendek. Di mana ia menunjukkan bahawa T ni daya dia lebih tinggi. Sebab tu dia boleh memecut dan melawan seretan ni, daya geseran kan. Okey, jadi apabila objek bergerak dengan pecutan seragam, maka hal laju dia semakin bertambah sebab dia mengalami pecutan. So pecutan iaitu A yang mewakili ni A ni tak sama dengan sifar. Okey, sebab hal laju dia bertambah lah kan. Okey, begitu juga dengan daya paduan iaitu F tak sama dengan sifar. Ada nilai lah maksud dia kan. Okey, jadi di sini kita boleh kaitkan bahawa berat iaitu W sama dengan tindak balas normal iaitu maksudnya tak berubahlah yang tu, dia kekal sama. Okay, so now kita tengok hukum Newton yang kedua iaitu F sama dengan MA. Okay, F ni daya paduan, M ialah jisim, A ialah pecutan. Okay, jadi bila A ni ada nilai arah pecutan dia bergerak ke kanan. Maksudnya tadi kan kereta bergerak ke kanan kan. Okey, maksudnya pada paksi X. Jadi arah daya paduan ni iaitu F juga mesti sama dengan arah pecutan di paksi X. Maksudnya F yang F dengan FR lain tau. Okey, F ni daya paduan. Kalau FR ni seretan atau daya geseran. Okey, so daripada sini kita dapat tahu bahawa daya tujahan enjin iaitu yang dilabel sebagai T ni lebih besar daripada seretan ataupun daya geseran iaitu FR ke arah belakang lah kan. Okey, jadi bila yang besar tolak yang kecil, okey, so kita akan dapat F sama dengan T tolak FR. Okey, jadi keadaan ni di mana dia tidak lagi berada dalam hal laju yang seragam ataupun dia mengalami pecutan. Alright, so itu dia ketiga-tiga contoh pergerakan yang berlaku dalam kehidupan kita. Okay, now kita move on to rumusan. Okay, jadi apa yang kita dah belajar hari ni adalah ketiga-tiga keadaan pergerakan. Okay, yang pertama ialah apabila objek dalam keadaan pegun, maka hal laju iaitu V sama dengan kosong, pecutan iaitu A sama dengan kosong dan daya paduan iaitu F sama dengan kosong. Kenapa semua kosong? Sebab pegun, maksud pegun kan diam kan, maksudnya tidak bergerak. Okey, sebab tu semua nilai kosong. Okey. Next one, apabila objek bergerak dengan hal laju seragam, hal laju adalah mala atau tidak berubah. Pecutan adalah kosong dan daya paduan iaitu F sama dengan kosong. Okay, and the last one is, apabila objek bergerak dengan pecutan seragam, maka hal laju semakin bertambah dan pecutan dia tidak sama dengan kosong, juga daya paduan iaitu F tak sama dengan kosong. Okey, jadi semua boleh faham setakat ni? Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada itu sahaja untuk hari ini. Thank you and see you in next class.